bila kita sebut, okey lah, Nick Elin tadi Haji dah kupas cabaran dia buat apa dia bla 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 bla, semua kita dah faham. Keputusan, apakah keputusan yang sah maupun tidak yang Baik. diputuskan Federal Court? Bila ramai yang tak faham lagi Haji, saya cakap terus terang, saya Hmm. setuju dengan Puan Asmah Laili tadi pun ada Hmm. mengatakan perkara yang sama. Baik. Ramai anak-anak muda ni tak faham. Apa Hmm. dia keputusan Federal Court ni? Apa yang sah, apa yang tidak sah. Silakan Tuan Haji. Baik, sebenarnya daripada 20 yang dicabar, Ha. 20 ni maksud saya 20 section. Mm-mm. 20 bentuk jenayah syariah Mm-mm. yang digubal, yang dicabar. Akhirnya dia cuma cabar 18. Mm-mm. Bukan 20 pun. Daripada 18, mahkamah membuat keputusan bahawa 16 daripada 18 yang dicabar tidak sah. Mm-mm. Kerana Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal 16 seksyen tersebut. 2, mahkamah dapati sah walaupun dicabar. 2, mahkamah dapati sah walaupun dicabar. Dan di sini antara yang dicabar yang didapati sah adalah satu peruntukan berkaitan jenayah kalau ibu atau bapa atau keduanya menyerahkan anak orang Islam kepada bukan Islam ataupun kepada orang Islam yang tidak betul sifat keislaman dia. Yang tu Mahkamah Persekutuan mendapati peruntukan yang sah atas alasan bahawa pemeliharaan dan pembesaran anak adalah antara perkara yang perlu mengikut ajaran Islam. Jadi oleh kerana mengikut ajaran Islam dan terdapat peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang untuk melarang orang bukan Islam daripada menyebar agama selain daripada Islam kepada orang Islam, maka untuk memelihara kefahaman Islam ni tidaklah boleh diserahkan kepada orang bukan Islam dan tidaklah juga boleh diserahkan kepada orang Islam yang tidak cukup sifat pahaman iman atau Islam. So atas dasar itu mahkamah dapati ini pada inti dan parti dia, width and substance, adalah undang-undang mengikut peraturan Islam yang persekutuan tidak ada kuasa. Nah, di sini saya nak cerita juga. Padahal persekutuan ada kuasa untuk gubal berkaitan dengan undang-undang penjagaan anak-anak, undang-undang pengambil anak angkat. Semua ni di bawah undang-undang persekutuan. Tetapi dia tidak boleh mencampuri urusan agama Islam. Nampak tak? Di Mahkamah Persekutuan pergi satu-satu dan melihat adakah seksyen ini pada inti dan parti dia betul-betul isu Islam atau tidak. Kalau betul-betul isu Islam, walaupun ada dalam persekutuan macam Mamat bin Daud, dia masih sah. Itu antara dua seksyen yang telah dibenarkan sebagai sah. Tapi yang tidak dibenarkan sebagai sah, bagi saya ada 16 yang telah diumumkan sebagai tidak sah. Telah menimbulkan sedikit kekeliruan. Sebentar tadi pun saudara Fazli ada tanya, boleh minum arak di Kelantan tak? Boleh berjudi di Kelantan tak? Ada ditanya. So secara khusus saya nak jawab tu di bahagian kedua. Now, di sini ada sedikit salah faham. Bukan sahaja orang ramai, tapi juga oleh pihak media yang meliputi keputusan Mahkamah Persekutuan tadi. Dan oleh kerana pihak media juga telah salah faham dan salah lapor, maka mengakibatkan banyak-banyak portal yang membuat laporan tersebut pun telah membuat kekilafan yang sama dan pengamal undang-undang pun ada buat perkara yang sama. Now, seksyen berkaitan dengan isu minum arak. Di dalam enactment Kelantan tersebut adalah seksyen 35. Okay. Sebenarnya Nick Elin tak cabar pun seksyen 35. Seksyen dengan enactment lebih kurang sama kan? Tak. Enactment dengan akta sama. Oh, akta. Undang-undang bertulis tu di negeri dipanggil enactment. Di persekutuan dipanggil akta. Seksyen dua-dua sama. Dua-dua sama. Kalau nombor 1, seksyen lah. Seksyen nombor 1 sampai 50, seksyen 1 sampai 100. Itu
adalah butiran peruntukan tersebut. Tapi peruntukan tu adalah enactment untuk negeri, akta untuk persekutuan. Okey, jadi kepada Mas dengan saya soalan sama, jadi Tuan Haji dah jawab apakah maksud enactment. Sebelum Haji pergi lebih, simple man pun tolong dengar. Dia tanya pasal mahkamah syariah ni tak boleh pakai ke? Okey, ini tajuk yang Tuan Haji tengah nak bagi tahu. Jadi berkaitan dengan minum arak ni, balik kepada apa yang saya nyatakan tadi, Seksyen 35 Enactment Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah berkaitan kesalahan jenayah minum arak. Ini ringkaskan bahasa mudah. Seksyen ini tidak dicabar oleh Nick Allen. Dia tak kata seksyen itu salah digubal. Maksudnya bila dia tak cabar, dia sendiri percaya dan menganggap bahawa memandangkan ianya adalah aturan agama, maka itu adalah kuasa Dewan Undangan Negeri untuk gubal. Apa yang dicabar dan dibatalkan adalah Seksyen 36, iaitu mengambil bahan yang mengkhayalkan. 35 adalah minuman yang memabukkan. Memabukkan arak. Itu masih jenayah, tidak dicabar. Seksyen 36 mengambil bahan yang mengkhayalkan. Khayal dengan mabuk. I'll come to that. Saya akan datang kepada situ. Sebab saya percaya perkataan-perkataan yang mempunyai maksud yang hampir serupa yang menyebabkan ramai rakyat keliru. Betul. Kononnya di Kelantan telah terbatal seksyen berkaitan dengan minum arak. Tak terbatal. Yang terbatal adalah seksyen berkaitan mengambil bahan yang menghayalkan. Tetapi yang lebih memudaratkan fahaman ini adalah kerana enactment dalam bahasa Melayu, Seksyen 35 mengatakan minuman yang memabukkan. Seksyen 36 bahan yang menghayalkan. Bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dia lebih memeningkat. Seksyen 35 enactment tersebut mengatakan intoxicating drink. Seksyen 36 intoxicating substance. Jadi perkataannya sama, intoxicating. Pertama sekali, ianya menunjukkan bahasa Inggeris tidak cukup kaya dengan bahasa Melayu. Intoxication adalah satu perkataan. Dalam bahasa Melayu, kita ada dua perkataan yang memberi maksud yang lebih kurang sama tapi berbeza. Inggeris cuma ada satu perkataan, intoxication. Memabukkan atau menghayalkan. Tetapi kerana enactment Inggeris itu perkataannya intoxication, dan penghakiman yang amat arif dalam bahasa Inggeris, maka ramai yang baca sekali imbas menganggap yang telah dibatalkan adalah intoxication, minum arak. Itu pun menyumbangkan kepada salah faham. Kekeliruan. Yes. Okay. Saya harap penjelasan ini menunjukkan apa yang telah terbatal adalah mengambil bahan yang menghayalkan. Apa itu khayal? Saya akan cerita sekejap. Tapi apa yang tak terbatal, minum arak masih tak boleh. Jadi janganlah ada orang mengatakan kalau siapa nak minum arak boleh pergi Kelantan. Tak, itu tak terbatal. Ya. Saya dengar ada video, ada TikTok, whatever. Betul. Tak betul. Ya. Tak betul. Now, apabila dikatakan bahan yang menghayalkan, ia tergolong dalam banyak bentuk bahan. Bukan saja minuman. Termasuk pil atau ubat atau dadah. Dan oleh itu, mahkamah mengatakan bila dia melihat senarai persekutuan, sememangnya di bawah butiran 4, persekutuan mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan ubat maupun dadah. Dan memandangkan tidak ada kepastian bahawa dadah atau ubat dan sebagainya adalah melanggar peraturan Islam. Seperti mana mabuk atau arak melanggar peraturan Islam, memang terkandung dalam Quran dan juga pendapat-pendapat sahih ulama berkaitan perkara tersebut. Maka mengambil bahan yang menghayalkan bukannya untuk negeri gubal, adalah untuk persekutuan gubal. Nampak tak? Nampak. Itu alasan mahkamah bagi. Saya takkan di sini, di tahap ini, mengatakan sama ada saya setuju atau tak setuju. Itu bukan tujuannya. Saya cuma menjelaskan apa keputusan mahkamah. Okay. Setuju atau tak setuju akan datang bila kita datang kepada apakah kesan dan akibat daripada keputusan.